Assalamualaikum. Untuk video kali ini, cikgu nak buat penerangan sedikit berkaitan dengan tajuk 7.5 iaitu penubuhan parti-parti politik. Okey, murid-murid nak tahu, parti-parti politik banyak ditubuhkan selepas kekalahan Jepun ataupun dalam bahasa mudahnya selepas Perang Dunia Kedua. Kenapa? Kenapa banyak parti politik ditubuhkan di Tanah Melayu selepas tahun 1940-an? Hal ini demikian disebabkan oleh perkembangan nasionalisme yang muncul dalam rakyat Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Okey, sebelum kita masuk kepada penerangan berkaitan dengan topik, apa kata kita tengok video ni dulu. Sekarang ini saya nak masuk bab aku janji kepada rakyat negeri Kedah pula. Kepada rakyat negeri Kedah, kita akan membangun rakyat, petugas, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, salam ubah kepada semua. Okey, murid-murid dah tengok video tadi kan? Alright, pernah nampak dekat mana? Kita selalu nampak video tadi tu, okey, dekat televisyen, dekat media sosial, okey, dan kita juga pernah ataupun mungkin pernah terlibat ataupun berada di situasi tersebut. Video itu tadi menunjukkan bahawa contoh-contoh parti politik yang ada pada masa ini. Contohnya adalah MIC, MCA, DAP, PKR, Amanah, PAS dan sebagainya. Itu adalah parti-parti politik yang ada sekarang. Okey. Sekarang ni topik kita adalah kita nak belajar tentang penubuhan parti-parti politik pada tahun 1940-an dan juga 1950-an. Murid-murid nak tahu tak kenapa banyak parti politik ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua? Tadi cikgu dah cakap disebabkan oleh perkembangan nasionalisme. Betul kan? Okey. Perkembangan nasionalisme telah menyebabkan rakyat Tanah Melayu mempunyai semangat untuk membebaskan diri dan tanah air mereka daripada cengkaman penjajah. Oleh itu, mereka telah menubuhkan penubuhan parti-parti politik untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Penubuhan parti-parti politik selepas Perang Dunia Kedua kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pada tahun 1940-an dan juga pada tahun 1950-an. Okey murid-murid, parti politik yang ditubuhkan pada tahun 1940-an ada banyak sangat. So, murid-murid kena ambil tahu serba sedikit tentang parti-parti politik ini. Okey, antara parti politik yang ada dan ditubuhkan pada tahun 1940-an adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM), Parti Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS), Parti Angkatan Pemuda Insaf (API), Pergerakan Melayu Pemuda Melayu (PPM), United Malays National Organisation (UMNO). Kemudian terdapat juga parti politik Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML), Malayan Indian Congress (MIC), Barisan Pemuda (BARIP), Barisan Pemuda Sarawak (BPS) dan juga Malayan Chinese Association (MCA). Okey, manakala parti politik yang ditubuhkan pada tahun 1950-an contohnya ialah Independence of Malayan Party (IMP), Parti Islam Setanah Melayu (PAS), People's Progressive Party (PPP) dan juga Parti Negara. Okey murid-murid, untuk pengetahuan kamu, untuk parti-parti politik ini, perkara penting yang perlu kamu tahu adalah pengasas dia. Okey, siapakah pengasas parti-parti politik ini? Kemudian, apakah perjuangan mereka ataupun apakah matlamat perjuangan parti politik mereka? Okey, untuk pengetahuan kamu juga,
ada parti-parti politik yang mempunyai ataupun diasaskan oleh tokoh yang sama. Sebagai contoh, UMNO, United Malays National Organisation, diasaskan oleh Datuk Onn bin Jaafar, manakala tokoh yang sama ini dan tokoh yang sama ini juga mengasaskan parti seperti IMP dan juga Parti Negara. Dalam topik ini, perkara penting yang perlu murid-murid kuasai adalah mengingati kata kunci ataupun keyword untuk setiap parti politik. Sebagai contoh, adalah PKMM memperjuangkan konsep Melayu Raya, manakala API telah menggunakan slogan Merdeka dengan Darah. Okey, selain itu, UMNO menentang Malayan Union, dan satu lagi parti politik yang berasaskan kaum iaitu MIC dan juga MCA ditubuhkan untuk memelihara kepentingan kaum India dan juga kaum Cina. Dah. Kebanyakan parti politik yang ditubuhkan adalah berasaskan kaum dari segi aspirasi ataupun matlamat dan keahlian parti politik tersebut. Namun, terdapat sebahagian parti politik yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan kaum tertentu. Selain daripada itu, terdapat juga parti-parti politik yang ditubuhkan dan bercorak kebangsaan, di mana ingin mewujudkan penyatuan dan perpaduan daripada kalangan penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi dalam kalangan rakyat tanah Melayu. Mereka juga sebenarnya telah membuat kerjasama politik di antara parti-parti politik ke arah kemerdekaan. Maksudnya, mereka telah membuat kerjasama untuk menuntut kemerdekaan ataupun ke arah menuntut kemerdekaan. Okey murid-murid, sebelum wujudnya kerjasama politik, sebenarnya sudah terdapat gerakan atau pakatan yang wujud di antara penduduk tanah Melayu yang menjadi perintis untuk mencapai kemerdekaan. Antaranya adalah yang pertama, Pakatan Putera AMC JA, iaitu pakatan di antara Putera ataupun Pusat Tenaga Rakyat dan juga AMCJA, Malaya All Malaya Council of Joint Action. Okey, gerakan yang kedua adalah Persidangan Kebangsaan. Persidangan kebangsaan ini diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Menteri Besar Perak, di mana persidangan ini juga dihadiri oleh parti politik seperti IMP, MIC dan juga Persatuan Silonis Malaya dan Persatuan Euro-Asian Malaya. Kerjasama yang ketiga adalah Konvensyen Kebangsaan. Okey murid-murid, konvensyen itu bermaksud persidangan yang dihadiri oleh pertubuhan parti politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Konvensyen kebangsaan ini telah dianjurkan oleh UMNO di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman bersama MCA yang dipimpin oleh Tun Tan Cheng Lock. Selain itu, konvensyen kebangsaan ini juga dihadiri parti politik seperti PAS ataupun Parti Islam Setanah Melayu, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Kerjasama yang keempat ialah pembentukan parti perikatan. Okey murid-murid, MIC pada tahun 1954 telah menyertai UMNO dan juga MCA. Mereka telah menubuhkan parti perikatan dan kemasukan MIC ini telah melengkapkan kerjasama di antara tiga kaum terbesar di tanah Melayu. Dan parti politik ini telah memilih kapal sebagai logo iaitu kapal layar untuk menunjukkan bahawa kesediaan mereka menempuhi
cabaran dan rintangan untuk mencapai kemerdekaan negara. Okey murid-murid, kerjasama di antara kaum adalah amat penting untuk mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Seterusnya, merintis kepada jalan untuk menuntut kemerdekaan. Kita dapat lihat kerjasama di antara parti-parti politik itu tadi telah menunjukkan ataupun membuktikan bahawa toleransi, kesediaan bekerjasama, permuafakatan, okey, dan juga pengorbanan di antara parti-parti politik ini untuk mewujudkan keadaan muhibah. Okey murid-murid, cikgu dah habis ajar tentang topik 7.5 iaitu penubuhan parti-parti politik. So, apa kata kita bincang sedikit berkaitan dengan soalan-soalan yang mungkin boleh keluar daripada topik ini. Okey, kalau untuk soalan kebat, pada pendapat saya, mungkin soalan yang sesuai ataupun yang perlu murid-murid ambil tahu adalah berkaitan dengan kenapa banyak parti-parti politik yang muncul selepas tahun 1940-an. Okey, ataupun selepas Perang Dunia Kedua. Kenapa? Dekat sini kita kena fikir. Kenapa selepas Perang Dunia Kedua banyak parti politik yang muncul? Okey murid-murid, nak tahu kenapa? Zaman pendudukan Jepun telah menyemarakkan ataupun telah menyebabkan perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Oleh itu, penduduk tanah Melayu mempunyai semangat nasionalisme di mana mereka ingin membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Dan parti politik ataupun organisasi parti politik inilah yang dapat memperjuangkan matlamat mereka. Jadi, penubuhan parti politik selepas tahun 1940-an seperti cendawan tumbuh selepas hujan adalah logik disebabkan oleh perkembangan nasionalisme. Okey, untuk soalan kebat yang kedua, saya rasa murid-murid kena standby ataupun cari jawapan berkaitan dengan kepentingan kerjasama parti-parti politik. Maksudnya, murid-murid kena fikir, kenapa mereka buat kerjasama politik? Apa kepentingan dia? Apakah manfaat yang kita dapat apabila wujud kerjasama dalam politik? Okey, untuk soalan ini, jawapan dia adalah kita boleh beri kebaikan kerjasama antara politik. Sebagai contoh, yang pertama ialah apabila ada kerjasama antara politik, parti politik, ini dapat mencapai kata sepakat di antara parti-parti politik itu tadi. Selain daripada itu, kepentingan yang kedua adalah keperluan antara kaum-kaum yang ada di tanah Melayu ataupun di Malaysia kini akan seimbang. So, kerjasama politik ini amat penting untuk menyeimbangkan keperluan di antara kaum. Okey murid-murid, selain itu kita juga boleh tulis jawapan berkaitan dengan kerjasama politik akan mewujudkan ruang untuk parti-parti memperjuangkan matlamat ataupun kepentingan bersama. Okey, yang lain tu murid-murid boleh Google. Banyak jawapan ada dekat internet. Okey murid-murid, cikgu harap kamu dapat kuasai topik ini dengan baik. So, sebagai kesimpulannya, di dalam topik ini, apa yang penting adalah kamu perlu tahu apakah parti-parti politik yang ditubuhkan pada tahun 1940-an, apakah parti politik yang ditubuhkan pada tahun 1950-an, siapakah pengasas atau pemimpin, apakah matlamat perjuangan mereka dan juga kerjasama yang dilakukan oleh parti-parti politik itu tadi. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!